Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam Franchise Chat, sebuah segmen yang menonjolkan usahawanan atau usahawan di dalam bidang perniagaan franchise bagi diwar-warkan kepada penonton kisah-kisah menarik mereka, cabaran atau kisah kejayaan mereka di dalam bidang ini. Baik, hari ini saya akan bersama dengan tetamu kita iaitu usahawan telekong yang mana kalau kita nak tahu sekarang ni telekong premium memang dah jadi orang kata keperluan yang mana ia dapat memberi keselesaan kepada pemakainya. Tambahan lagi ialah kalau kita nak beribadah tu mestilah pakaian yang kita berhias maksudnya dalam beribadah tu. Dan kemudian syaratnya adalah kena menutup aurat, pakaian itu tidak keterlaluan dan suci, dan itulah sebenarnya tiba-tiba telekong premium ini dihasilkan. Dan sekarang ni kalau kita lihat di mana-mana ada dijual secara online, ada di butik telekong premium ni. Dan untuk menjawab persoalan mengenai keistimewaan telekong premium berbanding dengan telekong yang di luar, fabrik ke apa ke, okey, kita bersama dengan Encik Anas Pak Wan Cik yang merupakan CEO atau Ketua Pegawai Eksekutif Zahara. Betul? Jenama Zahara, sebuah jenama telekong premium. Terima kasih Cik Anas kerana hadir bersama dengan Franchise Chat hari ini. Okey, Cik Anas, saya nak tanya bagaimanakah atau bilakah jenama Zahara ini dah berada di pasaran, atau bilakah Cik Anas sendiri dah terjebak di dalam industri perniagaan telekong ni? Telekong ni, saya ceritakan sikit. Bermula daripada 2012. Ketika 2012 tu saya bawa balik pada umrah. Saya dan isteri baru berkahwin. So bila kita balik umrah, kita dapat satu idea nak buat bisnes online. So bila kita nak buat bisnes online, kita nak buat macam fashion valet lah time tu. Macam fashion valet. So kita buat Islamic product. So buat secara part time. 2015 kita buat keputusan kita nak buat 100% niaga, 100%. Kat situ kita nampak keperluan telekong sangat tinggi. So bila keperluan telekong sangat tinggi, so kita fokuskan 100% bisnes kepada telekong saja. And 2015 100%. So kat situlah tercetusnya idea nak buat telekong premium. Sebenarnya bila kita kata telekong premium ni, premium ni yang kami tonjolkan sebenarnya lebih kepada fabric, quality. Sebab wanita-wanita dekat luar, dia bila dia tahu rupanya telekong ni ada macam-macam jenis. Ada telekong semurah RM30 sehingga ke beribu pun ada. Betul. Kan? Beribu pun ada. Beribu pun ada. Tapi kami tak jual sampai ke level beribu. Kami paling mahal pun setakat ni RM300. Itu yang paling mahal. So persoalan dia, apa yang membezakan telekong murah, mahal, premium? Ya, betul. Kan? Betul. Telekong sampai RM1,000, RM2,000 pun ada. Apakah beza dia? Apa beza dia? Okey. Tapi untuk Zahara ni kami lebih kepada keperluan, bermakna telekong yang pembeli beli yang berharga dalam 100, 200 itu dah memadai bagi mereka. Sebab kain yang kami pilih Japanese cotton, kainnya lembut dan boleh tahan lama. Itu penting. Lagi satu, lebih kepada cuaca, sesuai untuk cuaca di Malaysia dan juga dengan cuaca untuk Arab. Sebab kenapa saya cakap Arab? Sebab kami juga banyak customer kami yang beli untuk ke Mekah. So itu adalah all year round. So telekong kami sesuai sangatlah untuk cuaca yang panas sehingga ke 40 darjah Celsius. Kalau Cik Anas tengok, bagaimana dengan skala permintaan telekong premium ni di Malaysia? Adakah ia bagus ataupun dapat permintaan yang banyak? Okey, telekong premium ni kalau kita tengok, terima kasih kepada kompetitor ataupun pesaing-pesaing kami yang dah buat advertising secara meluas. So bila ada persaingan ataupun marketing yang sangat meluas, so secara teknikal semua orang pun dah tahu telekong. Termasuklah orang Cina, India pun dah tahu apa itu telekong. So bila di situ keperluan dan kesedaran untuk telekong yang berkualiti dah meningkat. Tak kisah apa brand pun sebenarnya. Sebab tu kita boleh nampak jenama-jenama telekong semakin tumbuh seperti cendawan.
Sebab bila pengguna tahu, oh telekong ni kita nak pakai 5 kali satu hari. Kalau kali dengan 7, 35 kali. Betul. Itu belum masuk yang nak mengerjakan sunat sebagainya. So di situlah bila dah mula ada kesedaran, mereka akan rasa takkan nak pakai telekong yang biasa-biasa je. So dekat situ banyak pembeli dah mula membeli melebihi 1-2 helai. So itu yang menarik tu, macam sebab kebanyakan macam pembeli kami Zahara, kebanyakannya pembeli online. Oh, okey. Sebab kami memang dikenali oleh di online. Online kami ada website kami sendiri, dan kami ada di Fashion Valley, di Zalora, di Amazon pun ada, Shopee pun ada. Okay. So dah banyak dipasarkan secara online. Ya, kami memang fokus 100% secara online. So kebanyakan pembeli online ni berumur 25 hingga ke 40. So mereka kategori pembeli online ni mereka sangat macam mana sibuk, dia aktif dan bekerja. So bila bekerja, biasanya mereka ada telekong di office, di dalam kereta, dekat rumah. Okey. Maknanya seorang tu dia boleh ada 2-3 telekong and then untuk diletak di mana-mana. Ya, betul. So tak perlu dia dibawa dah. Itu kelebihan itu bila kita dah berniaga, kita nampak telekong ni bukan sekadar kat rumah. Telekong ni macam satu keperluan untuk wanita. Ada yang telekong kami bermula dengan travel telekong. So kecil, compact. So boleh taruh dalam handbag. Oh, travel tu kecil? Besar? Travel tu dia lebih kurang 500 gram hingga 600 gram je. Kecil. Boleh masuk dalam handbag je. Boleh masuk dalam handbag. Itu satu. So bila orang pergi kerja, dia ada itu macam benda wajib dia bawa kan. So dia akan taruh dekat office dia satu. Lepas tu kalau kat rumah dia ada telekong harian. Telekong pula ada warna-warna. So bila kata warna ni, berapa jenis warna yang ada di Zahara? Okey, kalau macam di Zahara ni technically kita ada dalam 10 warna. Kita antaranya warna-warna pastel. Pastel contoh pink, kuning, biru, coklat lembut. Kenapa bagaimana warna tu sebenarnya memain peranan kepada pemilihan tu? Mungkin ada sebab. Ya, warna ni dia wanita ni lah unik tau. Wanita ni sangat unik. So selama ni wanita dimomok dengan telekong warna putih. Warna putih, betul. Sebelum ni zaman-zaman Muhammad kita memang warna putih je. So Tak pernah tengok warna lain. Putih kan. Tapi kenapa orang Arab pakai jubah wanita pun boleh solat. Abaya kan. So lepas tu kalau dia pakai baju warna-warni pun boleh solat. Janji tutup aurat, betul? Betul. So konsep tu sama juga. Cuma kita macam mana? Kita rasa telekong sebab nenek-nenek makcik-makcik dulu pakai putih, so diorang ni akan rasa macam tak logik ni pakai warna pink ke warna merah ke kan. Tapi itu makcik. Tapi kita kena tengok orang-orang muda. Kalau orang-orang muda boleh bergaya untuk pakai tudung, shawl, so secara emosi dia, warna ni boleh menaikkan diorang punya semangat untuk solat. Ya, betul. Itulah macam contoh seorang yang berkulit putih contoh, dia boleh apa warna. Tapi kalau orang yang berkulit gelap contoh, orang berkulit gelap, dia kalau contoh dia pakai warna pastel kan, macam contoh coklat muda, dia boleh menaikkan semangat dan aura dia ketika nak solat. So benda-benda ni yang kita ajar customer. Ia boleh mendatangkan keyakinan, khusyuk dan sebagainya. So itu juga pemakaian seharian kita. Betul. Okey, selain daripada fabric tadi Cik Anas ada sebut dan color, penggunaan color juga. Apa lagi perbezaan sebenarnya telekong premium yang lain ni? Selain mungkin ada corak-corak ke ataupun cutting yang lain ke sebagainya? Okey, telekong kami ni lebih berunsurkan minimalis. Di mana kalau kita bandingkan dengan telekong-telekong lain, dia orang punya design heavy. Maksud heavy ni banyak renda-renda. Lepas tu banyak bermotifkan macam-macam lah. Kan? So kami lebih kepada practicality. Bila kata practicality tu maknanya telekong kami tu setiap design adalah berdasarkan perincian, katakan macam ni, kami dah kaji. Maknanya telekong kami kita akan berdasarkan berat. Lepas tu contoh kalau kenapa kami kata kami fokus kepada minimalis. Bila minimalis, bila kurangnya renda, dia akan membuatkan telekong tu tak berat dan secondly mudah untuk dijaga, mudah untuk dibasuh. So kalau contoh you punya telekong tu
macam-macam heavy. So you nak basuh pun susah. So bila nak basuh susah, nak jaga susah, dia dah defeat purpose telekung. Sebab fashion, kita kan tahu, kita kena asingkan telekung fashion. Telekung is not fashion. Ya. Kalau kena bezakan tu. Telekung bukan fashion. Bagi saya telekung, kita jangan masukkan elemen fashion. Bila kita masuk elemen fashion dalam telekung, dia akan jadi, telekung tu dia dah jadi lain. Dia macam mana? Kita tak nak orang pakai telekung walaupun dia premium, tapi dia pakai telekung dengan rasa bangga. So itu ada satu perkara yang sangat kena dititik beratkan. Kalau tudung tak apa, tudung tu cantik. Niat kita sebenarnya kita beli untuk kita gunakan untuk keselesaan. Bukan digunakan contoh macam kita nak solat jemaah contohnya. Bukan kita nak menunjuk yang wah saya pakai Zahara. Betul. Harga saya 300. Betul, sebab itu benda yang sedang berlaku. Memang berlaku. Memang berlaku. Ini fenomena betul. Ini real case tadi di mana setengah-setengah pembeli pernah datang dekat Zahara, pernah bagi tahu yang dia tak nak beli brand lain sebab dia rasa bila dia sembahyang dia boleh rasa tidak khusyuk. Sampai ke tahap macam tu sekarang ni dah jadi fenomena sekarang ni. Dia macam mana rasa tak khusyuk tu? Sebab macam mana? Sebab bila telekung yang digunakan untuk solat terlampau commercialize. So orang akan rasa aku pakai ni sebab brand. So kalau ini bukan brand tu tak best lah. So benda-benda ni memang sebab tu bahayanya produk berkaitan dengan keagamaan. Ini apa yang saya boleh kongsi. So kat sini sebenarnya kita jemput Cik Anas selain dia memperkenalkan produk Zahara ni, di samping tu kita dapat kesedaran daripada beliau bahawa penggunaan telekung ni kalau terutama sekali yang nak berjemaah, nak berjemaah tu di masjid di surau, janganlah kita nak tonjolkan telekung premium kita dengan harga berapa tadi? Ada beribu. Ada yang beribu. So benda ni adalah digunakan untuk keselesaan sebenarnya, dan kalau boleh janganlah niat kita sampai ke situ. Betul Cik Nas? Betul. Lagi satu saya nak highlight, contoh kalau telekung yang mahal memang dibuat khas untuk keselesaan. So kita ada banyak waktu yang kita boleh solat. Yang kita boleh solat sampai ke tahajud pukul 3 pagi. So kalau kita beri contoh telekung yang mahal, telekung yang kita rasa selesa, kalau kita tak yakin yang kita boleh jaga diri kita daripada menarik sifat riak, pakai kat rumah. Maknanya you pakai telekung yang mahal tu pakai kat rumah tak apa. So selesa, you ambil masa, you berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan pergi masjid, lepas tu orang tengok ini telekung harga berapa, sebab sekarang orang bertanya telekung you harga berapa. Bukan jenama dah, harga berapa. Orang tanya harga dulu. Jenama belakang cerita. Dia ibarat macam pergi haji sekarang kan. Orang tanya you package apa? You package apa? So dia nampak. Ya, sebab yang kita tahu sebenarnya Zahara antara 10 jenama tudung yang terkenal. Saya dah buat carian sebenarnya. Sebelum kita panggil Cik Anas kat sini, saya dah buat carian di Google. Saya dah Google Zahara adalah 10 jenama telekung yang terkenal kat Malaysia. Kat Malaysia je? Di luar? Tapi dia dalam keadaan kami tengah membangunkan jenama kami. Kami dah memang ke US, UK. Memang dah ke sana since bila tu? Dah 2-3 tahun ni. Dia maknanya setiap minggu kami ada je. Memang ada permintaan. So di sana online juga atau? Online. Memang online kami juga? 100% online. Memang 100% online. So memang menyasarkan pelanggan-pelanggan online lah. So produk-produk ni di post cara berhantaran macam mana? Kalau international kami guna DHL. Kalau kat Malaysia kita guna pos laju. Berbalik kepada telekung tadi, saiz pula macam mana? Mungkin daripada umur berapa yang boleh memiliki telekung di Zahara ni? Daripada umur 5 tahun, daripada kecil. Dah ada yang budak kecil punya. Kalau yang budak kecil punya harga semurah RM60. Yang saiz ikut umur. Ikut umur. Ikut umur. Maknanya umur 5 tahun tu saiz S, saiz S, ML. Baik. Di Zahara, selain telekung, apa lagi yang
Cik Anas cuba nak teroka di dalam, kalau kita tahu bila telekong mungkin akan pergi ke, ada sejadah, betul? Perkenalkan sikit produk yang sejadah. Yang menariknya kami sebenarnya Zahara ni, apa yang kami nampak, apa yang kami nak explore adalah kami nak jadi satu hub solat sebenarnya. Bila berkaitan hub solat tu bermakna produk-produk yang kami jual tu berkaitan dengan solat. Tapi bukan berkaitan semua produk Islam, bukan. Dia memang khusus untuk solat. Contoh macam telekong, sejadah, lepas ni mungkin ada Quran, lepas tu apa lagi perfume. So benda-benda perkara yang berkaitan dengan solat. Macam sejadah yang kami jual sekarang ni, sejadah ni sangat unik. Dia sejadah yang boleh membantu orang sakit lutut. Sakit belakang. Macam mana kaedahnya? Sebab dia ada sponge. Dia ada sponge dekat dia ada, bila tempat lutut tu dia ada sponge yang tebal supaya masa kita nak sujud tu lah. So ada sponge yang untuk cover di lutut. Betul. Okey. So sejadah tu premium juga. Produknya premium tapi harganya okey. Harganya berapa bu? Harganya RM70 je. Memang harga dia memang fix 70 ataupun ada yang yang produk-produk yang daripada yang minimum 70. So yang maksimum? Okey, maksimum kita belum masukkan lagi tapi kita tengah kita akan explore lah. Kita akan explore sejadah yang premium. Sebab apa yang kita nampak, sejadah premium ni mendapat sambutan yang sangat tinggi juga. Especially untuk wedding. Wedding dengan gift. Corporate gift. Serupa dengan telekong jugalah kan? Telekong, yes. Telekong pun sebenarnya kenapa pasaran tu ada sebab orang boleh bagi sebagai gift. Tapi kenapa Cik Anas memilih online ni sebagai platform? Mungkin setengah orang dia perlukan butik. Betul. Sebab dia boleh pergi, dia boleh cuba, dia boleh rasa kain tu. Online ni sebab bermula pada 2012, kami tengok online memang akan jadi besar. Tapi 2012 tu Malaysia masih lagi jauh lagi tau. Betul, di taraf merangkak lagi masa tu. Betul. So sebab tu kami rugi sikit sebab kami tak 100% fokus masa 2012. Sebab kalau kami bandingkan kami dengan contoh Fashion Valley. Fashion Valley 2012 dia 100% fokus. Dia tak buat part time. So you nampak dalam masa 7 tahun tu kat mana mereka berada kan. Sebab masa kami buat 2012 tu tak ada orang pun percaya online tu boleh online boleh berkembang. So kami pun merangkak juga sebenarnya. So sekarang ni apa yang kami buat, kami dah ada online dan kami akan ada butik juga nanti. So dah ada rancangan masa depan. Maknanya is a reverse engineering. Buat online dulu kemudian baru butik. Yes. Biasanya orang akan buka kedai dulu baru online. Betul. So kami macam mana? Bila you ada online presence, you punya marketing tu meluas. Maknanya kita dah ada pelanggan dulu. Kita dah ada pelanggan walaupun orang tak beli, contohnya orang tak beli brand Zara tapi orang tahu Zara, Zara, macam tu. So itu lebih penting. Once you ada physical shop, technically orang akan trust tu brand marketing dah buat. So ini trust, kedai ni akan jadi trust nanti. So kami main konsep reverse engineering faham. Baik, pemilihan jenama atau nama Zahara tu dari mana? Nama Zahara ni unik sebab dia nama kepada isteri saya. So dulu kami pernah business partner juga ke? Business partner. Business partner mesti. So masa dulu kami pernah bekerja dekat sebuah syarikat korporat Malaysia. So, bekerja dengan satu company yang sama lah. Yes. So kat situ kami tengok dia ni company ni pun guna nama isterinya. Dan berjaya. So time tu kita guna nama you je lah. Nama Zahara. Nama dia Erina Zahara. Tapi nama Zahara tu tak pernah guna. So dia tak ada orang pun panggil dia Zahara. Itu yang guna nama yang tak pernah guna. And then kebetulan Zahara ni adalah nickname ataupun panggilan kepada Fatimah Zahra. Fatimah Zahra anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kat situ kami tengok Zahara ni adalah satu nama yang unik pun. Memang lagi satu yang kelebihan dia, Zahara adalah nama international. Lagi satu bila dikaitkan dengan Nabi tadi orang dah tahu Zahara akan lekat di hati sebenarnya. Nama tu memang dah sinonim orang kata. Tapi memang pemilihan nama yang tepat lah sebenarnya. Sebenarnya itu pun sebenarnya memainkan peranan terhadap
bisnes atau perniagaan untuk menaikkan lagi orang kenal perniagaan kita sebenarnya dengan nama tu. Okey. Telekung dah ada sejadah. Dah ada plan untuk buat untuk umrah punya mungkin pakaian dan sebagainya. Okey, berkaitan dengan umrah, setiap hari kami ada customer yang memang akan beli barang telekung dan mereka memang minta produk lain. Memang dah ada permintaan lah. So kami punya jenis, kami punya style, kami buat bisnes disebabkan kami dah ada pengalaman-pengalaman, so kita tak nak buat semua benda dulu. So tapi bila dah ada permintaan baru kita tahu, oh okey, dan baru kita boleh add on produk. Kalau macam contoh kalau konsep kita ada butik, kita kena penuhkan kedai kita dengan barang-barang. Barang-barang, betul? Laku tak laku, betul? Kan? So tu perkara tu yang banyak kedai tutup. Banyak butik owners tutup. So bila sebab macam mana? Jubah contoh at one point jubah semua orang jual jubah. Okey. And nanti akan ada semua orang akan jual barang umrah haji. Sebab apa? Sebab bila you jual telekung, you akan jual benda yang sama. So sebab tu kami tak nak rush. Tapi perancangan tu ada. Perancangan tu ada, tapi tak nak terlalu jam terus ke hadapan lah. Okey. So apa perancangan Tuan, kira dah daripada 2012 Zahara ni dah bertapak sehingga sekarang dah 7 tahun macam tu. So mungkin ada perancangan 5 tahun akan datang, bagaimana Tuan nak lihat Zahara ni dah berkembang, sejauh mana kan berkembang, dah pergi ke beberapa negara, tadi dah ada kat US dan ada ke mana tadi? UK kan. Ke mana lagi Zahara ni? Apa perancangan Tuan dalam 5 tahun akan datang? Okey, apa yang saya nampak, Islam kita ada 1.8 billion Muslim. Kan? So 1.8 billion Muslim, so kalau kami target 10% pun 180 million kan. Itu banyak sangat tu. So kalau kita nak take another 10% from the 18, kita akan dapat 18 million. So 18 million adalah populasi Malaysia saja. Okey. Tapi untuk saya dapat the whole population of Malaysia pun tak logik. So apa yang saya nampak, saya nak fokus kepada Malaysia, Indonesia. Indonesia kita akan masuk through Zalora. And Zalora dia ada 200 million Muslim kat sana. So bayangkan kalau kita dapat sikit je, dapat 1% pun bagi saya dah sangat besar. Okey, kesedaran dekat negara tersebut. Okey, Indonesia yang paling menarik, Indonesia memang semua orang pun pakai telekung. Kat sana punya pasaran lagi menarik daripada Malaysia. Contohnya? Contohnya baru-baru ni ada satu artis kat sana, dia jual telekung 1,500. 5,000 lah terjual dalam masa 1 bulan. Wow. Apa yang menarik, apa yang membezakan sebenarnya Indonesia dengan kita ni? Okey, Indonesia ni mereka taksub kepada selebriti. Taksub kepada selebriti dan taksub kepada brand. So kalau kita nak masuk kat sana, kita kena bermain dengan emosi-emosi. Dia macam Malaysia tapi lebih menarik sebenarnya. Faham. So itu Indonesia. Sebab Indonesia ni negara-negara yang kami nak target adalah negara-negara non-Muslim. Contoh macam UK, US dan sebahagian Europe. Ya, Brunei, Singapura tu secara logiknya. Asia lah tu. Dan lagi satu negara yang sangat penting adalah Arab Saudi. So bila masuk di sana through agent ke atau online atau buka-buka? Sekarang ni kami tengah explore online. Lepas online memang kami nak cari business partners lah. Di sana lah. Baik, okey. Sekiranya, ini yang terakhir untuk channel. Sekiranya ada penonton yang menonton franchise chat ini berminat untuk mendapatkan produk Zahara, dah tahu produk Zahara ni cari butik tak ada. Nak tahu sebenarnya produk Zahara ni adalah berasaskan online. So di mana boleh dapatkan produk Zahara, Cik Nas? Ada 2 cara. Okey. Satu, memang kami ada showroom kami di Subang Jaya. Oh, ada showroom? Okey. Subang Jaya di mana? Subang Jaya di SS15. SS15. Boleh Waze Zahara jumpa? Boleh, confirm. Okey, Waze Zahara dekat SS15 Subang Jaya mesti jumpa. Okey. Lagi satu? Dan kedua, call PNS minta cakap nak jadi agent terus. Itu paling terbaik, betul tak? Call PNS terus nak jadi agent. Okey. Website? Website zaahara.com. Okey, hara.com. hara.com. Okey, di situ boleh buat pembelian terus. Boleh buat pembelian terus. Okey, kepada anda yang berminat nak dapatkan telekung Zahara, telekung premium, eksklusif tak ada lagi? Eksklusif pun ada. Eksklusif pun ada. Okey, anda boleh dapatkan di www.zahara.com. Okey, dengan itu terima kasih Cik Nas kerana sudi datang ke Franchise Chat hari ini. Alright, terima kasih sehingga kita bertemu lagi.
di episod akan datang. Assalamualaikum dan salam hormat.